Okey, hai semua. Saya Dr. Mala, pegawai perubatan di salah sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Okey, hai kepada semua yang tiba-tiba terlive dengan saya. Sebenarnya saya tak announce dan tak bagi tahu pun yang saya akan live. Cuma saya nak ambil masa 5 minit sahaja. Kepada yang tak sempat tengok video ni boleh tengok nanti. Saya just nak minta 5 minit daripada kamu semua untuk terangkan satu topik yang simple iaitu mengenai vaksin COVID-19. Sebab sebenarnya kami yang bekerja di hospital dah penat dalam beberapa minggu kebelakangan ni kami dah penat. Kes banyak, bukan saja kes COVID-19, kes denggi banyak, musim sejuk, asma banyak, orang sakit tenggak, batuk, semua yang bukan COVID pun banyak, aksiden pun banyak. Jadi semua kes pun memang banyak kat hospital jadi kita penat. Kami penat ni, saya sendiri kerja penat, sepatutnya boleh habis lebih awal tetapi terpaksa sambung lagi. Saya nak tulis status pun tak sempat sebab terlampau penat. Jadi tapi saya tak nak terlepas daripada memberi kesedaran tentang satu topik yang penting ni. Jadi saya nak minta 5 minit sahaja daripada masa kamu untuk dengar sedikit sebanyak sharing yang very simple daripada saya. Soalan yang famous sekarang, vaksin COVID-19. Dan semua orang dah mula nak memberi ceramah dan share pendapat dia tentang vaksin COVID-19 ni. Semua orang nak buat forum, semua orang nak buat live bercerita tentang vaksin COVID-19, tak kisah apa dia punya background knowledge dia, sama ada dia ahli akademik ke, ahli agama ke, ahli pembinaan daripada perbankan. Semua orang nak bercerita tentang vaksin ini dan juga dari segi undang-undang dan lain-lain lagi. Okay, saya tak nak sentuh dari segi undang-undang buat masa sekarang. Saya hanya nak sentuh tentang aspek keselamatan vaksin COVID-19 ini yang dicanang-canang kebelakangan ni. Okey, ada beberapa poin yang simple sahaja yang saya nak buat tuan-tuan dan puan-puan berfikir sendiri. Soalan yang biasa ditanya bertubi-tubi, adakah vaksin ini selamat? Adakah vaksin ini telah melalui semua peringkat kajian klinikal yang komprehensif, yang dah selamat untuk dipasarkan dan diberikan kepada orang awam ataupun rakyat? Okey, kita kena fikir macam ni. Vaksin ini, vaksin untuk SARS-CoV-2, COVID-2 sebab yang pertama tu adalah MERS-CoV, keluarga coronavirus juga. Sebenarnya sejak outbreak MERS-CoV, kajian ataupun perkembangan untuk research vaksin ini sebenarnya ongoing. Cuma dia sendu and then bila ada pandemik ni dia jadi lagi laju lah. Jadi dia bukanlah cepat, dalam setahun dah boleh ada vaksin dah. Okey, tolong faham bahawa coronavirus ni, SARS-CoV-2 adalah sambungan daripada SARS-CoV-1. So macam dia sebab dia keluarga, dia sepupu, dia ala-ala sama. Jadi research daripada sepupu tu tadi dia sambungkan kepada SARS-CoV-2 ini. Sebab itu dia sebenarnya bukan cerita 1 tahun, dia cerita dah at least 8 hingga 10 tahun kalau melalui pembacaan saya. Okey, itu poin pertama yang kamu kena ingat, bahawa SARS-CoV-2 ini dah ada sepupu. Okey, perkara kedua pula, adakah vaksin ini selamat? Adakah vaksin ini dah boleh diberi kepada orang awam? And all these questions. Ada orang yang datang kat wall saya dan tanya, adakah vaksin ini telah melalui kajian klinikal komprehensif? Dia tanya, kira pandai habis lah kalau guna perkataan macam tu. Saya nak cakap macam ni. Vaksin yang dikeluarkan buat masa sekarang, yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita yang hidup pada ketika ini. Kalau kamu nak versi yang lebih selamat, lebih bagus, lebih banyak kajian klinikal yang telah dijalankan, kamu kena tunggu 10 tahun akan datang, ataupun 20 tahun akan datang, ataupun 30 tahun akan datang. Itu adalah anak kamu, cucu kamu dan you punya generasi. Cuba kita fikir vaksin measles yang dikeluarkan pada tahun 1950 hingga 1960 dulu. Nenek kita ambil vaksin measles ketika itu. Mak kita ambil vaksin measles ketika itu. Vaksin itu selamat untuk mereka pada ketika itu. Dan mereka hidup, mereka survive. Mereka lahirkan kita dan kita di sini hari ini. Kita dan anak-anak kita yang lahir 1980, 1990 mungkin kita guna vaksin measles yang lain lah.
versi yang lain. Tetapi anak-anak kita dapat vaksin measles yang dia punya asas tu sama, cuma versi dia tu yang lebih selamat. Tetapi apa yang kita kena fokus adalah ia adalah yang paling selamat pada ketika itu. Itu yang saya nak cuba cakapkan. Kalau kamu nak lebih selamat, kamu kena tunggu lagi 20-30 tahun lah. Kamu kena lahir lambat sikit lah. Kamu kena jadi anak kamu ataupun kamu kena jadi cucu kamu. This is the best at this point of time. Itu yang kita boleh bagi tahu. Kita tak, maksudnya researcher, saintis dan syarikat-syarikat farmasi tak boleh, tak ada versi yang lebih baik. Ini yang terbaik yang dia ada. Ya, macam kamu ada anak. Hari ni kamu dapat gaji RM4,000. Jadi kamu belikan makanan dan juga baju kepada anak kamu yang terbaik pada ketika itu. Jadi bila anak tanya, Mama, is this the best? Yes, this is the best that I can give you at this point of time. Bila 10 tahun akan datang, kamu dah jadi bos, gaji kamu dah RM10,000, maka ketika itu kamu akan bagi yang lebih baik untuk anak kamu. Yang 10 tahun sebelum tu bukan nak kata tak baik, cuma yang ini lebih baik. Jadi kita buat apa kemampuan yang boleh pada ketika itu. Ya? Itu yang saya nak cuba cakapkan. Vaksin BCG, research start lebih kurang tahun 1908 hingga 1910. Research continue. Mula-mula digunakan sekitar tahun 1920 hingga 1930, tetapi dia kurang glamour, kurang diterima ketika itu sebab penyakit tuberkulosis sebenarnya dia tak pergi ke banyak tempat. Ya, kemudian dia menjadi glamour sekitar tahun 1945 hingga 1948, vaksin BCG untuk penyakit tuberkulosis. Jadi tok nenek moyang kita yang dapat vaksin BCG ketika itu, mereka terselamat daripada asbab penyakit tuberkulosis. Dan kerana mereka hidup, mereka selamat, mereka tak dapat penyakit itu, mereka survive, dan adanya kita pada ketika ini, kita hidup. Tetapi pada ketika itu, waktu vaksin tu baru keluar, mungkinlah pada tahun pertama tu, dia punya mungkin ada sikit-sikit yang kurang, mungkin ada orang yang allergic, mungkin ada orang yang ada side effect sikit. Jadi kita belajar dan kita improve, Jadi mungkin tahun pertama tu lebih banyak yang affected. Lepas tu kita improve. Tetapi bila kita pandang ke belakang balik, ya, nenek tok moyang kita yang ambil vaksin tu pada 1945, 1948, patut tak dia menyesal, aku sepatutnya tunggulah tahun 2020 vaksin BCG lagi selamat. Tak boleh, sebab dia memang lahir tahun itu. Dia memang perlukan vaksin itu ketika itu. Kalau dia tak ambil ketika itu, sama ada dia tidak dapat penyakit tuberkulosis dan dia selamat, dia hanya untung. Ataupun dia dapat penyakit itu tetapi dia dapat mild sahaja, dia orang yang berjangkit daripada dia dapat teruk. Ataupun ketiga, dia sendiri yang dapat teruk, dia mati dah, dia tak boleh nak wujudkan generasi akan datang untuk diri dia.